Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan membentangkan iaitu tajuk al-masdar an-na'ib 'anil fi'lihi. Jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama Muhammad Akmal Ashraf bin Abdul Wahab, nombor metrik 072163. Yang kedua, saya sendiri Adik Nuruddin bin Zaidi 072501. Dan yang ketiga, Muhammad Hakimi Haikal bin Ayub 072409. Okey, baik. Seterusnya muqaddimah al-masdar an-na'ib 'anil fi'lihi. Jadi sebelum kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan al-masdar an-na'ib 'anil fi'lihi, terlebih dahulu mari kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan al-masdar. Jadi al-masdar fil lughah, itu al-masdar dari segi bahasa, huwa ismu yahmilu al-ma'na al-mawjud fil fi'li wal mujarrad duna tahdid zamanu huduthah. Itu ianya membawa makna yang terdapat di dalam kata kerja dan tanpa menyatakan masa kejadiannya. Yang kedua iaitu al-masdar fil istilah, masdar dari segi istilah, huwa ismu yadallu ala hadatha mujarrad min az-zaman wa huwa aslu wa masdaru jami'u mushtaqat fil lughah al-arabiyyah walidhalik sumiya bihadha al-ismu. فالمصدر هو عبارة عن اسم معنى يدل عليه الفعل المأخوذ منه مجردا من الزمان. Itu ia menandakan peristiwa masa dan ia adalah asal dan sumber semua terbitan di dalam bahasa Arab. Oleh itu ia dipanggil dengan nama ini. Jadi sumber ialah kata nama dengan makna yang ditunjukkan oleh kata kerja dari mana ia diambil ataupun dilucutkan masa. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk lebih kita memahami, al-masdar ini ialah kalimah isim, kalimah isim yang merupakan bentuk asal ataupun punca ataupun akar kepada semua kalimat, sama ada isim yakni kata nama ataupun fi'il iaitu perbuatan, dan juga ianya tidak ada peraturan tetap mengenai bentuknya, dan kebanyakannya hanya menurut ukuran kebiasaannya ianya didengar dan digunakan oleh orang-orang Arab biasanya. Baiklah, yang seterusnya maksud al-masdar an-na'ib 'anil fi'lihi alladhi yudhkaru badala min tilfiz bi fi'lihi li ghairi at-ta'kid aw bayanu 'adadu aw naw'u wa yasmi aidan. Daripada menyebut kata kerjanya tanpa menekankan atau menunjukkan bilangan atau jenis tersebut. Baiklah, dan al-masdar an-na'ib 'anil fi'lihi ini ianya terbahagi kepada 7 bahagian. Yang pertama, masdar yaqa'u wa mawqi'u al-amru. Yang kedua, masdar yaqa'u mawqi'u an-nahi. Yang ketiga, masdar yaqa'u mawqi'u ad-da'i. Yang keempat, masdar yaqa'u ba'da al-istifham. Yang kelima, al-masdar al-waqi'u tafsilan limajmuli qablahu. Yang keenam, masadiru masmu'ah katharu isti'maliha. Dan yang ketujuh, al-masdar al-mu'akkad limadmuna al-jumlah qabluhu. Jadi itu adalah di antara 7 bahagian al-masdar an-na'ib 'anil fi'lihi. Jadi sebagai hujah
kepada 7 bahagian ini saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya. Dan saya rasa setakat itu dulu daripada saya. Wallahu ta'ala alam. Baik, seterusnya saya akan pergi kepada yatakawwanu al-masdar an-naib an fi'lihi min sab'ah anwa', iaitu 7 perkara yang berada dalam masdar an-naib an fi'lihi. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu masdar yaqa'u mawqi'u al-amar, di mana masdar ini bermaksud masdar itu berbentuk amar ataupun perintah. Contohnya sabrun 'alal 'aza fil majdu. Sabrun itu adalah masdar yang menggantikan fi'il perkataan asal daripada sabron, iaitu asbar. Maka dalam bahagian masdar an-naib an fi'lihi ini, fi'il dalam ayat itu dibuang dan asbar itu tiada, maka digantikan dengan masdarnya asbar, iaitu sabron. Seterusnya yang kedua, kita pergi pada masdar yaqa'u mawqi'u an-nahi, di mana ia maksud an-nahi ini bermaksud satu tegahan. Contohnya julusan la qiyaman, di mana kita boleh lihat dalam ayat tersebut tiadanya fi'il. Maksudnya julusan la qiyaman, duduklah jangan berdiri. Selepas huruf nahi adanya masdar. Dalam bahagian ini fi'ilnya dibuang, dimahzufkan, maka perkataannya akan menjadi julusan la qiyaman. Yang ketiga, iaitu masdar yaqa'u ba'da al-istifham, sebagaimana contoh yang kita boleh lihat dekat sini, iaitu akaziban wa anta mu'min. Fi'ilnya tidak ada di situ, tapi akaziban adalah masdar dan fi'il asalnya ialah akazzaba. Maka dia dimahzufkan atau digantikan menjadi masdar di bahagian istifham. Dan yang keempat, masdar yaqa'u mawqi'u ad-du'a, di mana masdar ini terletak pada doa. Sebagai contoh yang kita boleh tengok, iaitu ta'san lil kha'in, yang bermaksud kesengsaraan bagi pengkhianat, di mana masdarnya terletak pada ta'san, iaitu kesengsaraan. Dan jangan kita gunakan kata-kata ini kecuali dengan kata-kata yang buruk. Sebab apa? Kalau jika kita tambah perkataan setelahnya, ia menjadikan itu seperti wajib. Contohnya bila kita katakan kalau dia pencuri, dia mesti seorang yang jahat, maka kita tak boleh menambahkannya. Yang kelima, kita pergi kepada masdar masmu'ah kasra istimaluha, di mana ianya bermaksud sumber suara, iaitu yang selalu kita dengar, digunakan secara meluas. Dan bukti menunjukkan adanya orang yang berkata itu sehingga ia menjadi seperti suatu peribahasa. Contohnya, kita tengok sini, sama'an wa ta'atan, hamdallah wa syukron. Maksud dia apa? Mendengar dan taat, segala puji bagi Tuhan dan terima kasih. Itu benda yang selalu disebut-sebut oleh orang ramai. Yang keenam, al-masdar al-waqi' tafsilan limujmilan qabluhu, iaitu masdar sebenar yang menjadi perincian keseluruhan sebelum itu dan penjelasan akibat dan akibatnya. Contoh kita ambil daripada kata penyair, jahadu fi sabilillah fa imma hayat azizah wa imma syahadah karimah, di mana ayat depannya itu menjadi punca kepada sebelumnya. Contoh yang ayat pertama itu ialah berusaha kerana Allah, hidup kerana sayang, ataupun kesaksian itu satu perkara yang baik. Yang ketujuh, iaitu masdar al-mu'akkad limadmunun al-jumlah qabluhu, yang bermaksud masdar depan itu mengesahkan kandungan ayat di depannya, sama ada ia dibawa untuk penekanan semata-mata. Contohnya, kita ambil contoh laka alayya al-wafa bil ahdi haqqan. Maksud dia apa? Saya benar-benar mesti memenuhi perjanjian kepada kamu. Maksudnya, kata depan dia tu laka alayya, maknanya saya benar-benar. Itu menunjukkan yang dia memenuhi ayat sebelumnya, iaitu memenuhi janjinya yang dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung di bahagian khatimah, itu kesimpulan. Di bawah tajuk
al-masdaru al-naibu anil fi'li. Yang maksudnya adalah kesimpulan sumber wakil yang melakukan. Okey, iaitu khatimatu al-masdaru al-naibu anil fi'li takunu iddan bidha'ifatil harfu ila ta ila nahiyah al-masdaru al-naibu lil fi'li. Wa hadha yantabi ala al-fi'li al-masra'ah wal af'ila maf'uluh wal af'alu al mustamarrah wal af'alu allati tabarru anhilah al mustamarrah atau mutakallim. Yang mana maksudnya penakhiran infinitif. Kata kerja biasanya dengan menambahkan huruf i pada akhir infinitif kata kerja tersebut. Ini digunakan untuk kata kerja masa kini ataupun kata kerja pengimbuh ataupun kata kerja berterusan dan kata kerja yang menyatakan keadaan yang berterusan ataupun lengkap. Al-misalan al-masdaru al-naib kitabah. Yang bawa maksud adalah sumber secara bertulis ataupun satu lagi khatimah al-masdarun naib, iaitu kesimpulan sumber timbalan secara bertulis. Yatamu istakhodam khatimah al-masdaru an-na'ibu inda man yakuna al-masdaru na'ibu huwa al-maf'ulun bih fi jumlatu aw adadu istakhodamah qasamu aw inda wujudahu tashkilah i'rabihi mahaddat tataliba istakhodamat. Yang mana yang bermaksud penakhiran infinitif datif digunakan apabila infinitif datif apabila ia digunakan sebagaimana kata ataupun apabila terdapat atau apabila terdapat kemerosatan tertentu yang memerlukan penggunanya. Al-misal ahabbul al-kitabah huna ta'abbaru anil maf'ulun bih. Al-kitabah mahmatun fi hayati al-kitabah hana ta'abbaru an isma' yuhas at-talibu ala kitabah. Al-kitabah huna ta'abbaru an tashkilah i'rabihi tasta'i istakhodama al-masdarul al-naib. Yang mana contoh itu yang maksud saya suka menulis, yang di mana menulis di sini menyatakan objeknya, dan seterusnya adalah menulis adalah penting dalam hidup saya, dan yang dimaksudkan adalah menulis di sini menyatakan nama, dan juga pelajar digalakkan menulis. Tulisan di sini menyatakan variasi tata bahasa yang memerlukan penggunaan infinitif pemegang tempat. Yang akhir iaitu akhiran hazil haya khatimah al-masdar an-naibul sya'a fil lughah al-arabiyyah wa ma'a zalika yumkin an yakuna hunaka intashana'at wa taghirat fil ba'dal al-af'alul hasabul qawaid an-nahwi wal tashakili. Yang mana bermaksud walau bagaimanapun ia penakhiran infinitif akusatif biasa dalam bahasa Arab. Mungkin terdapat pengecualian dalam perubahan dalam beberapa kata mengikut peraturan tata bahasa dan morfologi dia. Sekadar itu saja daripada saya.